Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini agenda awani. Pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia dan juga dunia memberi banyak kesan dan juga impak bukan sahaja dalam sektor ekonomi tetapi termasuk dalam sektor pendidikan. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada mungkin ada kegusaran ibu bapa yang meninggalkan anak mereka di sekolah berasrama penuh. Tetapi dalam tempoh itu banyak perkara dan juga tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi memastikan segalanya berjalan lancar dan juga baik, terutamanya melibatkan pelajar yang lebih daripada 41,000 ketika ini berada di asrama. Tapi untuk bercakap dengan lebih lanjut berhubung perkara ini menghilangkan sedikit rasa gusar ibu bapa, penjaga dan juga pelajar-pelajar di sekolah berasrama penuh ini, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan Aidi Jantan yang merupakan pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama dengan agenda awani. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik San. Ya, Tuan, ini isu yang membelenggu ibu bapa, kegusaran. Kita nak bercakap juga sebentar nanti berkaitan dengan dalam tempoh 2020 yang mencabar ini bagaimana pula untuk pelajar-pelajar baru masuk ke asrama penuh. Okay. Tetapi dalam masa ini kita nak melihat dulu bagaimana keadaan dan juga situasi sekolah berasrama penuh yang melibatkan pelajar-pelajar yang ada ketika ini. Okay, terima kasih. Pertama, bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan ke bahagian pengurusan sekolah asrama penuh, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana memberi ruang dan peluang bagi kami untuk menjelaskan isu semasa yang ada baik di sekolah asrama penuh maupun dalam sistem Kementerian Pendidikan kita sendiri. Seperti yang kita sedia maklumlah, kita ada lebih kurang 41,000 orang murid dan apabila pandemik COVID-19 ni berlaku, antara perkara ataupun isu yang paling besar ialah kehadiran murid di sekolah. Dan walaupun orang kata sekolah asrama penuh semua duduk dalam, jadi tak ada masalah. Tapi itu pun menjadikan satu masalah kerana ada murid yang berada di dalam, mereka memang nak duduk dalam. Tapi oleh kerana tempoh masa yang amat panjang bagi mereka berada di dalam, kerana mengikut standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, kita tidak membenarkan kontak rapat dengan orang luar semasa mereka berada dalam asrama. Jadi apa yang kita lihat ialah sejak sekolah dibuka untuk tingkatan 5 pada 24 Jun yang lalu, perjumpaan mereka dengan ibu bapa, waris dan sebagainya amat terhad. Kerana kita tidak membenarkan parent atau ibu bapa ni datang ke sekolah maupun murid balik bermalam di rumah masing-masing. Jadi ini menimbulkan isu di mana ada ibu bapa yang menyatakan rindu. Memanglah biasalah fitrah manusiawi kan, kita rindu pada anak kita yang dah lama kita tak jumpa. Jadi bagi pihak kementerian, kita terpaksa melihat pada the greater good kan. Kita menjaga 40,000, so kita nak memastikan 40,000 murid yang berada di sekolah ini berada dalam keadaan yang sihat. Dan memang dipersetujui bahawa di asrama murid ni berada di tempat yang paling selamat. Jadi itulah kita memandang jugalah, melihat juga kegusaran daripada ibu bapa, daripada waris dan sebagainya. Mereka nak melihat, nak berjumpa dengan anak masing-masing. Tapi itulah, keadaan tidak membenarkan. Tapi baru-baru ini, oleh kerana kita menggunakan garis panduan yang telah ditetapkan. Kalau dulu garis panduan pembukaan sekolah, pembukaan semula sekolah. Tapi baru-baru ini kita telah memperbaiki garis panduan itu. Kita panggil garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah dalam norma baru. Di mana kita ada membenarkan murid untuk balik pulang bermalam. Tapi mengikut ketetapan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, tempoh pulang bermalam itu sekali dalam tempoh 4 hingga 6 minggu. So di pihak kementerian, di pihak bahagian pengurusan sekolah asrama penuh, kita telah menetapkan oleh kerana ada 3 bulan, so 2 kali untuk pulang bermalam. Yang pertama baru saja tamat, iaitu pada 16 hingga 18 hari bulan
Oktober ni. Ya. Manakala yang lagi satu ialah semasa cuti perayaan Deepavali nanti. Kerana di sana kita ada satu tempoh yang lebih panjang. Mereka boleh pulang pada hari Jumaat dan balik semua pada hari Isnin. 13 sampai 16 hari bulan November nanti. Tuan Aidi, kalau kita melihat kepada situasi semasa, ada waktu-waktu yang mungkin berbeza, terutamanya apabila kerajaan mengumumkan tempoh PKPB di beberapa kawasan dan juga zon merah. Adakah setiap kawasan dan juga sekolah yang berada dalam zon merah ataupun PKPB ini SOP-nya sama dengan sekolah-sekolah asrama lain yang ada di seluruh Malaysia? Sudah tentu SOP-nya akan berbeza kerana untuk sekolah ataupun zon merah, dia ada ketetapan-ketetapan tertentu yang mana kita perlu patuhi. Seperti parent tak boleh datang ke sekolah-sekolah walaupun dalam zon itu sendiri. Manakala kalau mereka nak pergi ke zon kuning atau zon hijau, memang tidak dibenarkan. Jadi memang adalah masalah di sana di mana parent atau ibu bapa akan menyatakan ketidakpuasan hatilah. Kita fahamlah. Mereka tak dapat berjumpa kerana mereka berada dalam zon merah. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, kita lihat the greater good. Kita nak murid-murid kita yang berada di asrama ni berada dalam keadaan yang selamat. So kalau mereka datang daripada zon merah, kita khawatir. Sudah tentulah tidak ada ibu bapa yang nak sengaja nak infect, nak menjangkiti anaknya walaupun dengan tidak sengaja. Tapi kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan. Kalau di asrama, walaupun saya nyatakan tadi asrama tempat yang paling selamat bagi murid-murid, tapi satu jangkitan mungkin akan merebak pada semua murid kerana mereka berada di dalam. Dan kita tak mahu perkara itu berlaku. Oleh itulah kami di pihak kementerian dan di bahagian sendiri amat memerlukan kerjasama dan juga kesefahaman daripada ibu bapa agar mereka dapat bersama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah. Apa pendekatan ataupun peluang yang ada oleh ibu bapa ini? Saya tahu ini tugas berat untuk Kementerian Pendidikan, terutamanya nak handle ataupun nak berdepan dengan ibu bapa yang mungkin kadang-kadang tidak memahami keadaan dan juga situasi sebenar. Apa pendekatan utama yang dimainkan oleh Kementerian Pendidikan? So yang paling penting di sini adalah komunikasi. Komunikasi supaya semua pihak memahami dan dapat mematuhi atau mengikut apa yang telah kita terapkan. Itu kita bersama-sama dengan pengetua pihak pentadbiran sekolah dan juga persatuan ibu bapa dan guru di setiap sekolah, kita bersama-sama cuba memahamkan ibu bapa tentang peraturan-peraturan dan juga SOP yang telah ditetapkan. Ini amat penting sekali kerana kalau kita tak mematuhi SOP, kami cukup khawatir. Terutama sekali bagi murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan dalam 3 bulan lagi. Sijil Pelajaran Malaysia lah. Manakala murid-murid lain juga. Kalau kita lihat daripada bulan Jun, bukan bulan Jun lagi, bulan Mac lagi, mereka telah mengalami defisit pembelajaran di mana mereka tidak berada di sekolah. Walaupun kita ada melaksanakan pembelajaran dari rumah, tetapi keberkesanannya, mana kata apa maksud saya keberkesanan di sini lah bilangan murid yang mengikuti, yang mempunyai peranti untuk akses kepada pendidikan yang diberikan, kita tak dapat memastikan 100% murid mendapat akses tersebut. Itu sebabnya kita lebih suka kalau murid berada di sekolah, kerana kita dapat melaksanakan pembelajaran secara face to face, bersemuka antara guru dan murid. Kerana di sanalah kita cuba memastikan pengajaran dan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Dan pendidikan secara konvensional itu lebih dekat di hati guru dan juga pelajar, dan juga itu yang kita nak buat. Tapi 2020 ini menukar banyak perkara dan juga benda, tetapi perkara utama, perkara asas yang mungkin ada kegusaran dalam ibu bapa ini, terjagakah mereka sepanjang tempoh berada di asrama? Sebab sebelum ini kalau seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali boleh jumpa, tetapi ini sebulan ataupun 2 bulan tak dapat jumpa. Anak dapat makan dengan cukup ke? Keperluan asas ada atau tidak? Ya, saya faham tu. In fact, dalam garis panduan pengoperasian sekolah mengikut norma baru ni, kita telah
memberi pelepasan. Satu, seperti yang saya nyatakan tadi, murid boleh pulang bermalam. Ya. Kita tetapkan 2 kalilah sehingga ke hujung tahun. Pada masa yang sama, parent, ibu bapa juga boleh datang berjumpa dengan murid. Walaupun kita ada SOP yang perlu dipatuhi, terutama dari segi penjarakan fizikal, dari segi pemakaian peralatan macam pelitup muka, dengan kekangan-kekangan seperti tidak boleh makan bersama, kerana yang pentingnya mereka diberikan masa 20 minit itu untuk makan. 20 minit untuk bersama dengan dengan keluarga. Dengan keluarga bagi setiap orang. Kerana kita menjangkakan kalau apabila kita memberi pelepasan pada ibu bapa untuk datang berjumpa murid, sudah tentu ramai akan datang, dan kita nak beri peluang yang sama bagi semua. So sekolah akan merangka jadual bagi setiap tingkatan ataupun dorm mengikut kehendak mereka sendiri, dan kita jangkakan masa 20 minit itu boleh 20 hingga 30 minit. In fact 20 minit ini kita gunakan kerana ini kita rasa dalam tempoh 20 minit ni ia tidak akan memudaratkan interaksi. Tapi of course mereka perlu mematuhi penjarakan fizikal tu. Kerana seperti yang kita ketahui lah, kalau kita dapat menjarakkan dalam 2 meter, kesan ataupun kemungkinan untuk jangkitan itu akan menurun. Kalau kita pakai face mask dan penjarakan, ia akan jadi single digit lah, dia punya peratusan untuk kebarangkalian jangkitan tersebut. Ini langkah terbaik yang saya rasa diambil, terutamanya melibatkan pelajar di asrama penuh, dan kalau kita dapat tengok daripada jauh pun dah hilang rasa rindu kan, betul. Tapi kita tinggalkan sedikit perkara ini salah satu lagi kegusaran ibu bapa, contohnya yang anak berada di tingkatan 3 dan juga UPSR, apabila UPS tak ada yang tak ada, tapi membayangkan untuk anaknya masuk ke sekolah berasrama penuh, tetapi UPSR tak ada, penilaiannya bagaimana. Ini bila ada ibu bapa kata tak tahu macam mana anak ni sesuai ke masuk asrama penuh, mungkin ada penjelasan lanjut. Apabila diumumkan kedua-dua UPSR dan PT3 dibatalkan untuk tahun ini, Kementerian telah mengarahkan supaya diadakan satu pentaksiran berasingan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus. Sekolah khusus ini termasuklah sekolah asrama penuh sendiri, sekolah menengah kebangsaan agama, dan juga kita ada sekolah menengah teknik, college vocational, dan juga maktab tentera diraja. Walaupun maktab tentera diraja bukan berada di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan, dia di bawah Kementerian Pertahanan, tapi mereka bersetuju untuk guna pakai pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ini untuk tujuan mengambil murid ke sekolah menengah. So, apabila kita memperkenalkan pentaksiran khusus ke sekolah khusus ini, kita membuat satu pentaksiran yang berasingan, di mana murid perlu memohon, dan permohonan itu kita buat pada bulan September yang lalu, dan kemudian diikuti dengan satu pentaksiran. In fact, bagi tingkatan 1, pentaksiran itu telah pun berjalan sekarang. Sepatutnya dia tamat pada 23. Tapi seperti yang kata tadi, dengan ada PKP di Sabah, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan KL, dan juga sekarang di Labuan. So, di tempat-tempat ini, di zon-zon ini, kita menangguhkan pentaksiran tersebut, dan kita akan adakan apabila keadaan kembali selamat. Pentaksiran itu telah pun berjalan sejak PKP lagi kan. Tetapi selepas ini bagaimana untuk ibu bapa mengetahui bahawa pentaksiran itu berjaya untuk ke asrama penuh, ataupun mungkin nanti adalah cakap-cakap berkaitan dengan ibu bapa, betul ke pentaksiran ni kalau kita buat exam kita tahu ini keputusan dia, nak tak nak keputusan ni saja yang boleh masuk ke asrama penuh. So, keputusannya dia berdasarkan apa respons yang diberikan oleh murid. Untuk pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ni, kita ada 3 komponen. Itu satu dari segi kita lihat kecerdasan intelek murid, dan kita lihat dari segi dia punya psychometry test, dan kita ada satu lagi yang berhubungan dengan artikulasi penulisan. So, yang 2 yang pertama itu kita laksanakan secara online, manakala artikulasi penulisanlah sekarya bertulis.
dan setiap murid perlu melalui ketiga-tiga komponen ini, dan kita akan lihat respons yang diberikan, dan kita ada satu apa kita panggil threshold bar untuk sama ada mereka layak untuk masuk ke sekolah asrama penuh atau tidak. Bagi sekolah-sekolah lain, mereka ada kriteria tersendiri. Macam SMKA, dia ada kriteria tersendiri. Untuk sekolah menengah teknik dan college vocational juga ada kriteria tersendiri. Jumlahnya masih sama seperti tahun-tahun sebelum ni? Untuk tingkatan 1, hampir 120,000 yang memohon. Okey. Dan tingkatan 4, daripada tingkatan 3, hampir 90,000. Jadi 2 kali ganda lah daripada apa yang biasa kami handle lah sebelum ni. Jadi Tuan Aidi merasakan ini tahun yang agak sukar untuk membuat pemilihan berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Adakah ini antara yang pentaksiran ini lebih mudah berbanding yang sebelum ini atau bagaimana? Sebenarnya kita telah buat pun sebelum ni, tapi kita namakan ujian kemasukan ke sekolah asrama penuh, di mana dia hampir sama. Jadi sebelum ni kita tidak ada artikulasi penulisan. Jadi kami adalah experience, ada pengalaman untuk mengendalikan perkara ini. Mana kita akan matchingkan keputusan ini dan juga beberapa perkara yang kita ambil daripada sekolah melalui sistem-sistem yang sedia ada dalam Kementerian Pendidikan. So, kita kembali kepada perbincangan awal kita berkaitan dengan sekolah berasrama penuh, kebenaran untuk ibu bapa, SOP yang dilakukan oleh kementerian khususnya. Ada dua perkara keseimbangan dan juga integrasi yang penting. Adalah yang pertama berkaitan untuk memenuhi kehendak dan juga keperluan ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran kepada pelajar. Yang kedua adalah untuk kita pastikan bahawa penularan COVID-19 itu dapat dihapuskan. Jadi, untuk menyeimbangkan dua ini supaya pembelajaran ini tidak ditinggalkan. Jadi, ibu bapa melahirkan kegusaran dan juga kerisauan. Tetapi ada juga ibu bapa yang memilih untuk tidak meneruskan pembelajaran anaknya di sekolah. Bagaimana untuk pihak kementerian memastikan bahawa ada sistem yang tepat untuk pelajar-pelajar ini walaupun dia berada di rumah, dan juga untuk memastikan keseluruhan pelajar yang berada di asrama ini dapat belajar dengan sepenuhnya seperti sebelum-sebelum ini? Kalau boleh kita nak semua murid berada di asrama, di sekolah lah. Di sekolah. Mereka duduk di asrama dan datang ke sekolah untuk belajar. Kerana di sanalah kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Yang kita pasti adalah cara yang terbaik. Tapi kalau mereka berada di rumah ataupun di tempat-tempat lain, kita ada juga apa kita panggilkan home based learning, di mana kita mempunyai modul-modul dan juga dengan menggunakan peranti-peranti yang ada pada murid, kita melaksanakan PDP itu, pengajaran dan pembelajaran tersebut. Cuma itulah, sama ada murid mempunyai peranti, kesemua murid mempunyai peranti ataupun sebaliknya, itu yang kita tak dapat nak pastikan. Kalau ada 100%, alhamdulillah. Tapi itu sebab kita lebih kita lebih suka kalau murid semua berada di sekolah. Kita boleh bersama-sama memastikan murid belajar, kerana seperti yang saya katakan tadi, defisit pembelajaran yang berlaku apabila mereka tidak hadir di sekolah amat tinggi. Untuk tingkatan 5, alhamdulillah kami telah dapat mengekalkan momentum murid, kerana ini merupakan tempoh masa yang amat penting bagi murid ini, sehingga mereka menduduki SPM pada awal tahun hadapan. Ini saya nak bertanya berkaitan bagaimana untuk mengurus psikologi. Bila pelajar IPT ataupun IPTS, diorang itulah dewasa, remaja, dan juga mampu kalau ada kerinduan itu mungkin terubat dengan telefon, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi pelajar-pelajar sekolah terutamanya yang tingkatan 1, tingkatan 2 yang masih lagi belum ada kekuatan untuk menahan rindu itu, bagaimana untuk kementerian dan juga pihak sekolah merawat dan juga menguruskan psikologi pelajar-pelajar sekolah ni?
Ya, itu memang satu perkara yang amat penting. Di setiap sekolah kita meminta jasa baik kaunselor-kaunselor yang berada di sekolah untuk memastikan murid-murid psikologi mereka dapat diuruskan dengan baik. Dan pada masa yang sama, itulah kita memberi peluang pada murid-murid berjumpa dengan ibu bapa sekarang ni, sama ada mereka balik pulang bermalam ataupun ibu bapa datang berjumpa dengan murid untuk mengubati rindulah. Rindu. Tapi sekali lagi, saya nak tegaskan bahawa tak ada masalah untuk pelajar-pelajar jumpa dengan ibu bapanya, dan ibu bapa pun tak ada masalah. Yang masalah dia sekarang ni tuan adalah bila cakap pasal asrama penuh, kebanyakannya keluarga tinggal jauh daripada sekolah berkenaan. Ada yang mungkin dihantar di luar daripada daerah, hantar luar daripada negeri, dan kadang-kadang ada ibu bapa yang mungkin dalam golongan B40 dan akses untuk mereka keluar itu agak susah dan juga payah. Jadual kena betul-betul. Kalau nak keluar hari Ahad saja boleh pergi. Ya, betul. Jadi bagaimana untuk pengurusan jadual sekolah melaksanakannya supaya tak ada ibu yang terasa hati ni tuan? Itu sekolah menyediakan jadual, ya. Okey. Tapi kalau ada ibu bapa yang merasakan mereka tidak dapat mengikuti jadual tersebut, mereka boleh berhubung dengan sekolah. Dan saya pasti sekolah akan dapat memberi ruang dan peluang yang sesuai bagi ibu bapa tersebut untuk berjumpa dengan anak mereka. Kerana memang amat penting bagi ibu bapa berjumpa dengan anak supaya bukan saja mengubati rasa rindu, tapi supaya bonding antara ibu bapa dan anak tu sentiasa terjaga. Itu memang sangat penting. Jadi kalau ada ibu bapa yang merasakan jadual yang disediakan mereka tidak dapat mengikuti jadual tersebut, berhubung dengan sekolah. Kerana sekolah akan dapat memberi ruang dan peluang yang kerana di sekolah-sekolah mereka akan sehingga mereka boleh memberi tempat untuk ibu bapa. Kalau katakanlah mereka dijauhkan, tempat untuk mereka duduk berehat, seperti rumah rehat dan sebagainya di sekolah tersebut. Ada disediakan. Satu lagi perkara besar yang mungkin kita kena lihat tuan adalah apabila dibenarkan untuk bermalam dan juga pulang ke rumah, itu bukan lagi tanggungjawab oleh pihak sekolah dan juga kementerian ke mana pelajar itu pergi bersama keluarganya, ke mana hala tujunya kita tidak tahu. Tapi apa yang tuan boleh katakan kepada ibu bapa yang ada anak di sekolah asrama ini? Okey, sekiranya ibu bapa mengambil anak untuk pulang bermalam, harapan kamilah, kami amat-amat mengharap ibu bapa dapat menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut semasa berada di rumah. Elakkan daripada membawa anak ke tempat-tempat yang di mana terdapat ramai orang, kerana kita tak tahu gejala ni. Bukan satu benda yang kita boleh lihat dengan mata. Elakkan daripada bersentuhan, ada sentuhan fizikal dan sebagainya. Kerana kita mahu murid tu pulang dalam keadaan yang selamat. Apabila mereka kembali ke sekolah, mereka juga berada dalam keadaan yang selamat. Selepas ini, bila pula pelajar dibenarkan pulang bermalam? Semasa cuti perayaan Deepavali. Memang kita tetapkan, itu antara 13. Itu dia mengikut zon lah. Kerana dia ada yang sekolah yang pada hari Ahad dan ada yang sekolah yang cuti pada hari Ahad. So antara 13 hingga 16 saya bulan November nanti. November. Dan juga akhir sekali tuan, ini bila kita bercakap dengan ibu bapa bukan seorang dekat Malaysia ini, anaknya ramai, tetapi bila dalam grup WhatsApp sekarang segala informasi nak kata itu, nak kata ini semua melalui WhatsApp. Kalau dulu mungkin cikgu-cikgu sekolah-sekolah, kementerian pun tak tahu media sosial ada. Apa yang tuan boleh katakan kepada keseluruhan ibu bapa yang mungkin ketika ini ada kegusaran, ada kekacauan sedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin boleh mengganggu kehidupan mereka, terutamanya apabila merasakan boleh ke tak boleh, jumpa ke tak jumpa ataupun sebagainya dalam masa dan juga tempoh sekarang ini. Seperti yang kita ketahui lah, tahun 2020 ini merupakan satu tahun yang penuh kegusaran. Jadi saya mengambil peluang di sinilah untuk memohon ibu bapa dan waris supaya memikirkan tentang keselamatan dan kesejahteraan anak, dan pada masa yang samalah, yang pentingnya lah, pendidikan anak tu perlu berjalan. Itu amat penting bagi anak-anak kita, kerana
hala tuju mereka, laluan mereka masih jauh lagi. So berilah peluang bagi mereka untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang di sekolah. Dan pada masa yang sama, sekiranya ada perkara yang nak diluahkan pada parent atau berhubunglah dengan sama ada dengan pengurusan sekolah atau pada kami sendirilah untuk pelajar-pelajar di sekolah asrama penuh. Dan juga bila akhir sekali Tuan, bila melibatkan ibu bapa ini, perkara paling cepat dan juga tepat adalah komunikasi yang diberikan. Dan komunikasi yang diberikan itu adalah harus cepat dan juga tepat. Yes. Tapi bagaimana untuk kementerian dalam tempoh sekarang ini untuk pastikan perkara itu betul-betul berlaku dan tidak mendatangkan kegusaran yang lebih cepat kepada ibu bapa ini? Itu antara sebabnya pihak kementerian mengeluarkan garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah dalam normal baru supaya sekolah boleh mengikuti apa perkara-perkara dalam SOP yang ditetapkan di dalam garis panduan tersebut. Dan untuk mereka lebih faham dengan lebih lanjutnya, kita ada menyediakan soalan-soalan lazim berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan semasa tempoh PKPB ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Asrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Aidi Jantan, atas penerangan secukup jelas. Kalau saya sebagai ibu bapa, saya faham ini keadaan dan juga situasinya. Tak ada masalah untuk berjumpa dengan anak-anak, patuhi SOP, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dapatkan maklumat dan juga segala perkembangan terkini menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga mungkin ada anak-anak yang berada di asrama penuh, hubungi sekolah, dapatkan penjelasan dan juga penerangan yang lebih baik untuk tidak ada mungkin kebingungan, kegusaran dan juga mungkin kekilafan daripada apa yang kita rasakan itu adalah tidak betul ataupun betul. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Tuan Aidi Jantan atas penerangan itu. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pastinya banyak perkara untuk kita hadapi, banyak perkara dan juga cabaran untuk kita depani dalam kita mengharungi dan juga memastikan tiada lagi penularan COVID-19 di Malaysia dan juga dunia. Saya Ihsan Dahaya, ini Agenda Awani. Assalamualaikum. Jumpa lagi.